Di segmen kita kali ini, kita akan bercerita tentang Convocation UKM ke-48 dalam norma baharu. Ya, perkara yang kita tak dapat tengok dan tak dapat buat pada tahun 2020. Betul. Akhirnya tahun 2021 kita dapat kembalikan. Kenapa? Convocation ni bagi setengah orang dia sangat-sangat bermakna dalam hidup. Menerima segenggam ijazah boleh menitiskan air mata. Itu antara perubahan dalam hidup lah. Hari ini kita akan bersama dengan Datuk Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, dan hari ini kita akan memberi pencerahan kepada anda tentang Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-48 dalam norma baharu. Selamat datang selamat bagi Malaysia, tu. Terima kasih Wan, terima kasih Ana. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita difahamkan UKM akan melanjutkan Convocation UKM yang ke-48 dalam norma baru. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit pengisian bagaimana bentuk penganjuran itu akan diadakan tahun lagi. Terima kasih Ana dan Ridwan. Pertama-tamanya UKM ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 buat RTM. Dan insya-Allah pada 3 hingga 12 hari bulan bermula esok UKM akan mengendalikan satu program majlis besar yang disebut sebagai Majlis Convocation UKM ke-48. Dan Convocation kali ini dia agak unik dan bermakna buat para graduan yang sepatutnya dia bergraduan pada tahun lepas. Melibatkan hampir 6,166 pelajar yang akan bergraduan, dan disebabkan kita sekarang ini berada dalam suasana pandemik COVID-19, alhamdulillah saya ingat selepas beberapa proses kita mendapatkan kebenaran untuk mendapatkan perkenan daripada Duli Maha Mulia kita punya Tuanku Chancellor, akhirnya kita dapat melaksanakan pesta kombo ataupun majlis convocation pada hari esok ini dalam keadaan norma baharu. Norma baharu di sini bermakna dia tak sama dengan proses convocation yang dilaksanakan secara fizikal macam tahun-tahun lepas lah. Jadi pada tahun ini, tahun 2021, kita akan laksanakan dalam 10 sidang melibatkan daripada esok 3 hingga 12 hari bulan. Ini bermakna ia mengambil masa yang agak panjang kerana kita mematuhi segala peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak MKN dan juga pihak kementerian sendirilah. Alhamdulillah kita dah mendapat perkenan daripada Tuanku Chancellor kita, dan kita pun dah dapat perkenan dah dapat kebenaran daripada pihak KPT. Jadi sekarang inilah bagaimana kita nak melaksanakan majlis convocation ini mengikut peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak kementerian sendirilah. Jadi contoh SOP yang telah pun dilaksanakan bagaimana? Dia berbeza dengan majlis-majlis convocation sebelum ini. Selain daripada beberapa SOP yang awam yang general yang ditetapkan oleh pihak kementerian, untuk kali ini dia agak berbeza kerana majlis ini sangat mematuhi peraturan yang ditetapkan. Antaranya ialah para graduan sendiri akan memakai penutup muka semasa mereka mengambil scroll, dan juga semasa majlis itu berlangsung, para graduan ini juga dia tidak melalui proses persentuhan lah. Kita mengamalkan penjarakan, di mana satu kaedah baru yang telah kita tetapkan apabila Tuanku Chancellor ataupun Pro Chancellor memberikan scroll itu, selalunya kita bagi secara direct scroll tu, tapi kali ini kita akan letakkan dalam satu keadaan di mana ada meja di hadapan tu, dan kita letakkan satu soft pillow lah supaya scroll tu tidak bergolek, dan graduan akan mengambil straight daripada meja itu. Dan di samping itu yang menarik juga kerana kita kapasiti untuk dekta ataupun dewan untuk majlis convocation ini melibatkan hampir 4,000. Tapi untuk kali ini bagi setiap sidang kita hanya membenarkan sekitar antara 700 maksimum yang kita benarkan. Sebab itu dia drag tu Ana, dia drag dia punya bilangan pelajar itu menyebabkan kita terpaksa melaksanakan sidang itu sampai ke sidang yang ke-10. Tapi alhamdulillah dengan peraturan dan syarat dan kaedah-kaedah yang kita laksanakan ini, kita akan memastikan bahawa tidak adalah, nauzubillah kalau boleh, tidak ada kluster yang berlaku semasa majlis kombo. Kalau kita lihat di Kecil TV, ini adalah simulasi yang telah pun dilakukan. Betul. Ini adalah simulasi yang kita dah pun buat beberapa rehearsal, dan kalau kita tengok di TV sekarang ini bagaimana kita melaksanakan majlis convocation ini mengikut kaedah baru, di mana graduan itu sendiri dia bila dia mengambil scroll tu dia tidak bersentuhan langsung, dan dia mengambil straight daripada Pro Chancellor ataupun Tuanku Chancellor lah. Kalau Ridwan dan juga Ana perhatikan dalam dewan ini juga kita dapati nanti insya-Allah pada sidang itu berlaku,
kita tak benarkan ibu bapa lah atau penjaga yang berada. Jadi ini bermakna di Dewan itu hanya melibatkan urus setia, ahli-ahli senat, pengurusan tertinggi dan hanya graduan saja yang berada. So less than 25% daripada kapasiti sebenar Dewan itulah. Hanya pelajar saja dibenarkan dan ibu bapa tidak dibenarkan. Jadi apakah langkah yang diambil UKM sendiri bagi menjelaskan perkara ini? Ini yang saya rasa satu lagi norma baru yang terpaksa kita terimalah sebagai sebahagian daripada tata cara kita mengendalikan majlis convocation kali ini. Kita yakin memang ibu bapa sangat teruja dan in fact sebenarnya bila kita nak melaksanakan kaedah convocation secara fizikal ini juga kita telah mengambil pelbagai pendapat dan pandangan terutamanya daripada majlis perwakilan pelajar. Kita dapatkan pandangan daripada ibu bapa dan kita faham antara masalah yang paling besar ialah bagaimana kita nak menguruskan ibu bapa dan penjaga yang mengambil dan menghantar para graduan ini. Sebab itu saya semasa dalam simulasi yang kita laksanakan, kita hanya membenarkan ibu bapa drop in dan drop out dan kita because majlis ini dijalankan secara serentak dan boleh dilihat live melalui kita punya FB dan ibu bapa ni kita galakkan supaya tidak berada di perkarangan dewan. Kita ada sediakan ruang tapi mereka ni digalakkan untuk berada sama ada di Dewan Gemilang, satu lagi dewan yang kita tetapkan secara terbuka ataupun mereka boleh berada di luar daripada kawasan perkarangan di Dekta itulah, di dewan besar itu. Dan saya yakin kerana dia tidak mengambil masa lama selepas kita buat rehearsal, bagi setiap satu sidang itu dia hanya melibatkan sekitar lebih kurang daripada 2 jam setengah berbanding dengan yang kaedah bahar yang lama dia mengambil masa sampai 5 jam. Jadi kita cut off beberapa acara lah, seperti tak ada santapan, kita tak ada majlis perarakan ya, jadi yang itu semua bila kita cut off, alhamdulillah kita dapat kurang daripada 2 jam setengah dan ini mematuhi apa yang ditetapkan oleh pihak MKN. Ibu bapa memang tidak dibenarkan masuk langsung ke Betul Tuan, kita tidak memang dibenarkan. SOP yang kita tetapkan ialah ibu bapa dan penjaga kita tidak benarkan supaya kita kekalkan 25% kapasiti yang ada dalam dewan itu. Ini bermakna hanya graduan saja yang berada dalam dewan. Bagaimanapun ibu bapa sebenarnya boleh melihat secara live dalam peranti masing-masing yang kita tetapkan dan mereka juga boleh kita sediakan satu ruang lah. Sebenarnya lagi besar terbuka di Dewan Gemilang tapi dalam masa yang sama kita galakkan mereka berada di luar daripada kawasan itu. Keistimewaan tahun ini bagaimana? Kalau tahun-tahun lepas ada konsert diraja, ada pesta kombo, tahun ini pula bagaimana? Itulah. Right. Kalau tahun ini kita tak panggil dia sebagai pesta kombo, kita panggil sebagai majlis convocation lah. Tak ada pesta, tapi kita masih lagi melaksanakan macam kita nak jual souvenir semua secara dalam talian dan juga yang membezakan, yang menariknya kerana ini adalah kemungkinan sesuatu yang istimewa buat para graduan kita dan kita meraihkan mereka. Selain daripada ada yang tanya, dia kata bila kita naik stage tu tutup muka nanti after 20 years macam mana nak tahu. Alhamdulillah kita dah sebenarnya mereka di graduan ini semasa mereka mengambil jubah kita dah buat pun kita punya foto di studio. Maknanya pelajar-pelajar ni kita dah photoshop dan mereka akan dapat 2 gambar yang berbeza. Satu gambar yang betul-betul masa mereka naik di stage dengan memakai mask dan satu lagi adalah gambar mereka berpasangan dengan Chancellor kita. So menariklah, maknanya pelajar dapat 2 gambar yang sebenarnya mereka boleh put it in dia punya memori. Maksudnya lah. dia sekali package tu? Sekali package kita bagi. Dia berbeza dengan kita. Make up kena sama dah. Kalau tak nanti awak dapat Photoshop yang lain dah. Jangan make up mata je. Jangan make up mata saja. Right. So, persediaan pelajar-pelajar juga yang akan menerima convocation ni bagaimana? Okey. Kita telah pun approach pelajar-pelajar ni seawal bulan Januari hari itu. Right, kita dah ada dia punya peraturan dan kita sediakan FAQ lah. Bagaimana kaedah sebelum, semasa dan selepas convocation. Jadi pelajar-pelajar ini sepatutnya mereka dah faham dan mereka pun dah ambil jubah lebih kurang pada 10 hari bulan yang lalu dan saya yakin mereka sebenarnya para graduan ini sedang menunggu tarikh yang di mana mereka akan mengambil ijazah masing-masing lah. Cuma saya nak ingatkan di sini kerana kita berhadapan dengan norma baru, peraturan-peraturan yang ditetapkan, kita seharusnya berterima kasih kepada Tuanku Chancellor kita yang sebenarnya memperkenankan majlis ini. Sepatutnya dia dilaksanakan secara maya. Tapi bila kita memikirkan sebagai sebuah universiti, saya yakin ini cabaran yang saya terpaksa hadapi dan universiti terpaksa hadapi. Kita tak boleh lari daripada COVID-19 sebab we have to adapt. Mengikut peraturan dan SOP yang ditetapkan, alhamdulillah insya-Allah
berkat doa lah 3 hingga 12 ni kita akan laksanakan dia secara fizikal mengikut peraturan yang ditetapkan berdasarkan kepada norma baru. Jadi adakah tahun ini akan ada sidang majlis convocation yang lain? Maksudnya kalau tahun lepas dibawa kepada tahun ini, untuk tahun ini maksudnya ada berapa sidang? Berapa majlis? Soalannya berapa majlis? Because ini adalah kumpulan graduan yang sepatutnya bergraduat tahun 2020. Jadi kita anjakkan kepada 2021. So dia melibatkan hampir 6,166 graduan, dan graduan yang akan bergraduan, pelajar yang akan bergraduan pada tahun 2021 ini kita akan anjakkan pada bulan November ini. Ini bermakna pada tahun ini UKM akan mengendalikan majlis convocation sebanyak 2 kali. Right? Jadi kita tak sepatutnya kita punya cadangan ialah mula-mula kita nak letakkan pada bulan 10-11, tapi kita bayangkan pada waktu itu kita akan berhadapan dengan hampir 12,000 graduan, which I think terlalu ramai lah. Jadi UKM beranggapan bahawa waktu yang paling sesuai sehari sebelum berpuasa, inilah masa yang sesuai untuk kita laksanakan majlis convocation ini. Untuk pengetahuan Ana dan juga Wan, bahawa UKM merupakan universiti awam pertama yang melaksanakan sepenuhnya majlis convocation ini secara fizikal, mengikut peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh MKN lah. Antara cabaran-cabaran persediaan untuk majlis convocation seperti yang Datuk kata tadi, kita perlu adapt dengan norma baru ni. Cabaran-cabaran semasa persediaan majlis ini. Dia sebenarnya ada banyak cabaran yang kita hadapi. Kalau ikutkan majlis convocation yang sebelum ini, kita dah ada dia punya cara dan tata cara kaedah bagaimana kita laksanakan. Tapi yang berdasarkan kepada norma baru ni, satu, kita kena patuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh bukan sahaja universiti tapi juga pihak MKN. Kementerian sentiasa prihatin memastikan bahawa kebajikan pelajar, keselamatan pelajar itu menjadi asas utama. Jadi kita rasa salah cabaran yang paling besar ialah untuk memastikan bahawa satu, kita harap tidak ada berlakunya kluster di situ, right? Yang kedua ialah pelajar-pelajar ni diberikan pemahaman yang jelas. Pada awalnya memanglah kadang-kadang kita kata mak bapak nak masuk, because kadang-kadang tak ada yang mak bapak yang baru pertama kali anak mereka bergraduan, tapi kita perlu jelaskan dengan sebaiknya supaya mereka ini faham bahawa inilah kaedah dan tata cara baharu. Dan mereka juga kita maklumkan bahawa tak boleh lepas habis graduan tu, selalunya bila kita dah lepas graduan tu ambil gambar dengan dapat bunga semuanya. Yang ini tak akan berlaku lah begitu. Maknanya bila pelajar habis saja kita kena keluar dan dewan itu akan kita sanitize. Jadi petang tidak ada sidang yang kedua. Satu hari hanya satu sidang saja, dan pada petang itu kita punya staf akan buat proses sanitasi untuk sidang seterusnya pada hari keesokannya. Jadi dengan jumlah masa yang pendek, sekitar dalam 2 hingga 3 jam, dan bilangan graduan per sidang yang tak ramai, ini adalah antara cabaran yang untuk kita pastikan bahawa kita memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak MKN lah. Kebetulan pula pada waktu itu antara tokoh penerima ijazah kehormat kita ialah Tan Sri Datuk Seri Nur Hisham Abdullah. Jadi kita kena make sure yang kita mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak KKM sendiri. Dan saya pasti nanti akan menjadi rujukan juga universiti awam yang lain untuk mengajukan majlis convocation ni. Satu majlis yang cukup besar sebenarnya. Tahniah ucapkan kepada Datuk sendiri kerana berjaya untuk mengatur strategi, dan akhirnya majlis graduan ini berjaya dilakukan secara fizikal. Saya rasa ramai pelajar sebenarnya dia sanggup tunggu untuk menerima ijazah secara fizikal. Saya rasa I think kalau ini boleh dijadikan sebagai salah satu kejayaan, is not because of saya seorang, tapi urus tier convocation, pengurusan tertinggi yang sentiasa prihatin dengan apa dia kehendak para pelajar kita. Asalnya memang kita nak buat secara hybrid ataupun secara maya. Tapi bila kita rasakan kita tak boleh lari daripada COVID-19 ini, kita kena adapt, kita membuat adaptasi. Jadi itu yang saya rasa urus tier UKM keseluruhannya sebagai satu universiti yang kita anggap sebagai satu universiti yang terkehadapan lah dalam konteks
majlis convocation ini, kita mengambil risiko sebenarnya. But after all, dia sangat bergantung kepada keputusan akhir yang ditetapkan oleh pihak MKN berdasarkan kepada bilangan COVID sekarang ni, dia masih lagi 4 digit dan sebenarnya kita risau sebenarnya, tapi insya-Allah berkat doa daripada semua warga UKM, para pelajar kita, 3 hingga 12 ini merupakan satu memento yang sangat dinanti-nantikan oleh para graduan. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada Datuk Profesor Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, memberi perincian kepada kita bagaimana proses convocation yang akan berlaku di Universiti Kebangsaan Malaysia. Merupakan satu titik dan juga garis panduan insya-Allah kepada universiti lain untuk menganjurkan majlis convocation. Kalau dulu namanya pesta convocation, sekarang majlis convocation. Tidak mengapa, apa yang penting adalah ijazah itu diterima secara bersemuka. Itulah memori yang perlu untuk kita lekat dalam minda kita. Rakan kita Akila